Assalamualaikum semua. Anda bersama dengan saya, YB Gani, berbaju batik, berseluar jin, berkasut hitam. Hari ini kita akan review kereta yang paling besar sekali dalam keluarga Aston Martin. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Aston Martin DBX. Tuan-tuan dan perempuan, muka tak handsome tak apa, gemuk tak apa, muka gelap tak apa. Janji dapat review Aston Martin. Janji dapat bawa Aston Martin. Dan berbalik kepada Aston Martin DBX ni, kita nak bercerita sikit pasal si Mamat badan besar ini. Dan ini adalah SUV yang pertama di keluarga Aston Martin dan ada banyak perbezaan yang tak ada pada kereta-kereta Aston Martin yang lain. Yang pertama, ni dia punya beige logo. Beige logo adalah yang paling besar sekali kalau nak dibandingkan dengan adik-beradik dia yang lain. Dan seterusnya, grill pun sama. Grill yang paling besar sekali pada DBX ni yang tak ada pada model Aston Martin yang lain. Dan seterusnya, ni untuk lampu kesemuanya menggunakan lampu jenis LED. Tak kisah lampu utama, lampu fog lamp, lampu belakang, semua adalah LED. Dan untuk model abang review kali ini adalah color warna hitam. Dan untuk Aston Martin ni dia popular dengan custom. Maksudnya sini adalah apabila anda nak beli kereta ni, anda boleh custom apa yang korang nak. Kau nak color biru, kau nak color kuning, kau nak color apa-apa, semua boleh. Kau nak letak carbon fiber, semuanya boleh. Janji apa? Ini ada, ini ada. Ini tak ada tapak, janji ini ada. So itu adalah untuk bahagian depan. Dan untuk bahagian bawah ni, untuk lampu nyalaan siang dia ni, dia adalah berbentuk bulat tau. Di mana dia berbentuk bulat ni nampak unik dan special sikit. Di mana tengah dia ada lubang. Di mana lubang ni lebih kepada aerodynamic. Macam abang katalah orang ni 9 kobar, orang ngap angin. Maksudnya masuk ke sini, dia akan keluar ke bahagian sini, dia akan masuk ke bahagian rim ni dan dia akan keluar ke bahagian belakang. Dan untuk rim, rim kereta ni bapak punya besar babe. 22 inci dengan tayar Pirelli. 22 inci. Yang ini pun kau boleh custom. Kau nak custom tukar warna hitam, kau nak custom rim lain, semua boleh buat geng. Dan seterusnya untuk bahagian tepi tengok semua bahagian tepi. Untuk yang ni dia punya pintu dia tak ada handle door. So dia adalah jenis yang flat. So nak tekan cuma tarik macam ni sahaja. Dan seterusnya ni aku nak bagi tahu korang kau tengok saiz dia gerun babe. Kau tengok macam ni, bapak punya besar dan ramai mesti kata mesti berat. Tapi tidak. Sebab apa? Sebab kebanyakan material yang digunakan pada model Aston Martin adalah diperbuat daripada aluminium. Dia tak ada besi, dia tak ada plastik. Sikit, yang ada pun sikit-sikit je. Kebanyakan build up material adalah menggunakan aluminium. Dan satu lagi soalan, ramai katakan, bang, besar tak saiz Aston Martin DBX ni? Kau tengoklah sendiri, besar tak besar? Aku boleh cakap, bapak besar punya kereta ni. Okey? Itu untuk bahagian tepi. Untuk bahagian belakang pula, kau boleh nampak dekat sini dia ada spoiler yang agak besar pada bahagian belakang ni. Dan apa yang lagi excited lah, dia punya design belakang ni. Kau tengok design belakang dia, dia punya design dia ada ducktail punya design, nampak ni. Depan menawan, belakang lagi menawan babe. Super duper menawan babe. Kau tengok dia punya design dekat sini. Dia lebih kepada satu design lah. Kedua adalah lebih kepada aerodynamic. Dan untuk bahagian lampu ni, kita nampak dia bawa dia keliling babe. Daripada kiri,
sampailah ke bahagian kanan. Dan sebenarnya lampu ni pun kau boleh custom juga. Kau boleh tukar kepada smoke light dan sebagainya. Banyak yang kau boleh ubah ni. Janji ada duit abang kata ni. Dan seterusnya, boleh nampak dia ada dual exhaust. Dan untuk kenakan dia punya ducktail ni, dia pun ada spoiler yang agak besar juga untuk bahagian bawah. Dan satu yang menarik, fakta menarik pasal DBX ni ialah, walaupun dia sebuah SUV, tapi dia masih lagi mengekalkan DNA sedia ada Aston Martin, di mana pintu dia apabila buka, dia adalah satu wing lah, satu design macam wing, di mana dia sama seperti logo sedia ada. Walaupun kita parking menegak ke, kita parking sengit ke, kita parking meninggi ke, buka pintu tetap steady. Dia macam wing lah. Dan untuk pintu yang ini, untuk DBX, dia adalah jenis frameless, di mana dia tak ada bingkai pada bahagian pintu. Dan satu lagi, memang nak tunjuk sikit. Ni. Untuk yang ini, dia gunakan electric power boat. Dengar tak bunyi? Sebab DBX ni ada air suspension, di mana air suspension ni kita boleh adjust sama ada kiri ataupun kanan. Tengok walaupun berat badan aku 60 kg, duduk bahagian belakang ni dia boleh angkat dan juga turun tanpa sebarang masalah. Dan apa interesting dia lah, air suspension dia turun secara serentak depan dan juga belakang. Dia bukannya setengah kereta turun depan belakang, tapi ni serentak. Kita tengok kita turun, naik kan? Nampak ni? Nampak ni? Tiba-tiba meninggi, nampak? Tiba-tiba meninggi. Dan kita turunkan dia. Dan sebenarnya proses ni dia ambil masa 4-5 saat je. Nampak ni? Dengar tu. Kan? Dan satu lagi, how big untuk bahagian belakang ni. Ni kita buka. Ni memang boleh buka bukannya rosak Ni memang boleh buka. Kita letak kat sini. Allahu Akbar, jatuh pula mic aku. How big kereta yang ni? Boleh muat 2 abanggan kat bahagian dalam ni. Macam tak percaya kan? Okey, kita pergi pula ke bahagian dalam sekarang ni. Untuk dalam ni sebenarnya kebanyakan dalam material yang digunakan pada Aston Martin semuanya adalah leather. Dia tak ada guna fabric. Sama ada leather ataupun Alcantara. Kau boleh pilih mana satu. So untuk yang ni kita nampak interior dia warna biru, menggunakan fully leather dengan jahitan benang warna biru juga. Dia berbanding dengan hari tu yang kita review Vantage tu, dalam dia biru tapi dia ada sulam warna benang warna merah. So nampak lebih garang lah. Tapi yang ini dia plain sikit, dia ikut rentak dia. Dan of course untuk Alcantara bahagian atas ni, bahagian tepi semua adalah Alcantara. Back to the abang katakan tadi, semua benda ni boleh custom. Kau nak apa, dia boleh buat. Kau nak ni colour lain, kau nak colour kuning, kau nak colour hijau, semua kau boleh buat. Kau suka hati kau lah. Kalau ada duit kau boleh buat. Kau nak letak Alcantara pun ikut pada korang. Itu semua kau boleh request. Dan untuk dalam ni sebenarnya untuk kereta Aston Martin kan, dia punya DNA ni simple, dia minimalis. Sekali pandang kita dah boleh faham apa button yang ini. So kau boleh nampak ni very simple. Start engine kat mana? Ini. Nak masuk gear je. Ni P, reverse, neutral ataupun D. Mana satu? Kau tekan je yang ni. So untuk yang lain-lain, button semua dipenuhi oleh button. Sangat-sangat simple faham. Meter fully digital 12 inci. Sistem infotainment 10 inci. Dan untuk aircon ni ada yang touchscreen, ada yang button. Dan seterusnya yang ini ada mood lah, mood driving lah. Macam abang kata kan, dia ada beberapa mode. Dia ada terrain, dia ada GT, dia ada individual, dia ada sport, dia ada sport plus. Dan untuk yang ini sistem infotainment, dia ada jenis mouse, touchscreen dan juga button-button. Dan dia ada banyak tempat lah, letak air, tempat letak barang, space sangat-sangat banyak. Yang ini armrest ni, dia ada trik dia, sama ada kita nak guna fully armrest ataupun kita boleh tolak belakang untuk letak air. Kan? Nak letak barang, buka yang ni je. Boleh letak barang. Nampak ni? So dia ada a lot of the space. Tetapi apa yang seronoknya lepas saya duduk belakang kan, sebenarnya duduk belakang lebih seronok sebab kereta ni memang khas untuk bos-bos lah, duduk belakang lah. Tapi kadang-kadang kalau nak bawa pun not bad juga sebab kereta ni adalah kereta yang besar dan dia memiliki power yang besar. Sebab apa power besar? Yang ni aku akan ceritakan masa driving sebab sekarang ni aku dah tak sabar aku nak bawa kereta. Let's go, we talking about driving experience DBX. So, ini adalah part yang paling excited sekali untuk sebuah kereta yang performance walaupun dia sebuah SUV untuk Aston Martin DBX ni. So, untuk yang ini macam abang katakan, dia gunakan enjin 4 liter V8 twin turbo, 543 horsepower dan juga 700 Nm torque.
Dan atas kertas 0 to 100 dia adalah 4.5 saat. Manakala top speed dia adalah 291 something like that, kilometer sejam. Walaupun dia sebuah SUV, walaupun saiz badannya gedabak yang besar, tapi kuasa yang dibekalkan lebih daripada cukup. Abang akan buat ke top speed sikit. Sekarang ni 100, kita pergi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 15. 210. Tak ada apa. Tak ada apa-apa. Kau nak 200. Kau nak 22 ni bagi bang. Kejap lagi kita akan buat test untuk 0 to 100 pula. Serius habis. Yang aku tak tahan tu bunyi exhaust ni. Alright, as abang mention tadi, 0 to 100 dia adalah 4.5 saat. So, abang nak try. So, korang tolong abang kira berapa second So, sebelum tu abang nak letak kepada sport mode. Alright, tolong kira Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dah 100. Dah 100. Alright, 0 to 100 pun dah buat, top speed pun dah buat. So, itu adalah antara benda wajib yang kita pada buat lah untuk rakyat Malaysia kan. Especially, dia mesti request, bang, mana 0 100 bang? Bang, mana top speed bang? Itu memang soalan yang tak dapat dilari oleh rakyat Malaysia yang dikasihi. Dari experience secara keseluruhan, abang rasa abang langsung tak ada masalah. Macam abang katakan, this is not a sport car. Okay, ini bukan nak untuk kelajuan, tapi kita nak yang santai. Tetapi dengan mood yang sedia ada, dan ada macam katakan GT, dia ada individual, dia ada sport, dia ada sport plus. Bagi abang, GT mood dah cukup membadai. Kecuali kalau nakkan kelajuan, nakkan pemanduan lebih seronok, suspension lebih rendah, kereta lebih rendah, yes, kau boleh gunakan sport. Sebab driving lagi sedap, especially kalau ambil cornering lagi-lagi sedap. Yelah, dah pumpang-pumpang kan, semua dah cerita kan. Harga berapa pula? Okay, harga dia adalah 818,000. Itu adalah harga asas tanpa cukai, tanpa insurans, tanpa road tax. Harga asas yang maksudkan adalah tanpa sebarang penambahan. So maksudnya daripada tadi abang katakan, kalau kau nak tambah ni, boleh. Tapi kena ada tambah harga lah. So, secara asasnya, kereta ni harga dia lah 818. Okay? Itu tak masuk tag. Masuk tag, kau kira sendirilah berapa. Dan mungkin ada yang katakan, bang, 818, elok saya beli rumah bang. Elok saya beli ni. Elok saya beli kereta ni. Elok saya beli kereta tu. Yang itu, yang itu mungkin kau cakap tu, sebenarnya dia tak mahal. Tapi mungkin kau tak mampu. Tapi kalau kau mampu, kau takkan cakap benda ni, babe. Kau takkan cakap benda ni. Sebab apa yang kau bayar sebenarnya berbalik dengan apa yang kau nak. Sebab kan kau nak kereta yang rare, kau nak kereta yang special, kau nak kereta yang unik, kau nak kereta yang lain daripada lain. So kau takkan berkira benda tu, babe. Orang kaya, babe, dia takkan berkira dengan benda ni, babe. Duit dia banyak sampai satu tahap dia kata duit aku terlampau banyak. Aku pun pening nak simpan duit ni, takut dimakan dek anai-anai kan. Elok aku beli apa yang aku nak. Itu fikir tu kan. Dan secara kesimpulan mengatakan, kalau kau nak kereta yang lain daripada lain, unik dan special, TBX boleh dijadikan pilihan. Okay? Abang rasa sampai sini saja daripada abang. Abang harap segala info panduan yang abang berikan dapat menjawab segala persoalan anda, termasuk dengan top speed 0 to 100. Itu yang kau nak tahu, itu abang dah cerita pada korang. Dan macam biasa, jika ada sebarang cadangan atau pandangan, persoalan, boleh letakkan di ruangan komen bawah. Dan siapa-siapa nak minta bantuan, kewangan ke, nasihat ke, biasalah YB kan, YB kawasan so bolehlah nyata dekat bahagian bawah juga. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua, jaga diri, take care. Assalamualaikum, ciao dulu, kita nak gerak. Kau dengar tu